Assalamualaikum, hai. Aku rasa hari ni kita semua rakyat Malaysia mesti rasa macam marah, rasa macam kecewa, sedih untuk atlet negara kita, Ziyad Zulkifli, yang dah disahkan bahawa pingat emas yang dimenangi ditarik balik. Siapa yang tak kecewa kan? Sebab Ziyad dah pecahkan 2 kali rekod dunia dalam satu kejohanan je. Dan tiba-tiba bila dah diumum sebagai pemenang, ini pula yang terjadi. Aku rasa semua setuju yang kita dah menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Nak pula masanya kena pada hari kemerdekaan kita yang ke-64. Sangat bermakna momen tu untuk kita. But yeah, semuanya dah tertulis dan mungkin ini takdir yang kita kena terima. Peraturan tetap peraturan. Kita nak marah pun tak boleh. Dan aku just nak pesan satu, tolonglah jangan serang atlet Ukraine tu. Sebab kita kena ingat, walau macam mana pun dia adalah orang kurang upaya yang kita tak sepatutnya untuk bully dia di social media. Dan ya, aku yakin yang Ziyad pun pasti kecewa. Tapi aku juga yakin yang Ziyad kuat untuk hadapi semua ni. Atlet negara kita semua kuat-kuat. Dan atlet negara kita dah bersiap sedia mental dan fizikal. Tambahan lagi untuk hadap perkara-perkara macam ni. Aku sangat yakin benda tu. Walaupun kita terlepas emas, tapi satu dunia menonton dan melihat kehebatan Ziyad Zulkifli memecah rekod dunia 17.94 meter. Dan rekod tu bukan saja memecah rekod dunia, malah memecah rekod kebangsaan dan juga memecah rekod sukansi atlet normal. Bayangkanlah betapa hebatnya Ziyad Zulkifli pada hari kejohanan tu, hari pertandingan tu, sehingga boleh memecahkan rekod atlet normal untuk rekod kebangsaan dan juga rekod sukansi. Maknanya kalau bertanding di sukansi, Ziyad Zulkifli dah dapat emas di kejohanan sukansi atlet normal. Sangat hebat, sangat hebat. Walau macam mana susah pun kita nak terima benda ni, tapi ya, kita kena belajar sesuatu dari apa yang kita dah lalui untuk Paralimpik kali ni. Terutama sekali dalam isu Ziyad Zulkifli. Apa yang aku baca daripada kenyataan rasmi dari Timbalan Menteri Belia dan Sukan mengatakan bahawa Ziyad Zulkifli dan pegawai pengiring lambat untuk mendaftarkan diri di call room. Dan sepatutnya Ziyad Zulkifli tak boleh bertanding pun dalam kejohanan tu kalau dah lambat untuk masuk dalam call room. Tetapi apa yang diperuntukkan dalam peraturan olahraga dunia, peserta dibenarkan untuk bertanding jika kes itu masih lagi dalam siasatan. So maknanya pihak penganjur perlu siasat dulu kenapa Ziyad lambat dan juga 2 lagi atlet daripada Australia dan Ecuador itu lambat. Penganjur kena siasat dulu kenapa dia orang lambat. So untuk tidak menangguhkan pertandingan berlangsung, penganjur boleh membenarkan ketiga-tiga atlet ini untuk bertanding dalam kejohanan tu. Dan kemudian sebenarnya protes yang dilakukan oleh pihak Ukraine bukanlah di penghujung selepas Ziyad diumumkan sebagai pemenang, tetapi protes yang dilakukan adalah ketika tak silap aku ketika pertandingan sedang berlangsung. So maknanya ketika diprotes dan pihak penganjur masih menyiasat kenapa mereka bertiga ni lambat,
Mungkin lambat silap penganjur, mungkin bas lambat ke kalau ada kesilapan penganjur tak boleh membatalkan penyertaan Ziyad Zulkifli dan dua lagi atlet dari Australia dan Ecuador. Tapi selepas siasatan dilakukan, pihak penganjur dan juri rayuan berpendapat Ziyad dan dua lagi atlet itu lambat adalah atas kesilapan mereka sendiri. Dan sehingga ke hari ini, kita tak tahu apa sebenarnya sebab Ziyad Zulkifli lambat untuk sampai ke call room. Dan kita tak boleh secepat ini untuk menyalahkan pegawai pengiring yang menguruskan Ziyad Zulkifli, sebab kita sendiri tak tahu apa yang berlaku dekat Tokyo dan apa yang berlaku dekat venue kejohanan. Mungkin ada masalah yang diorang tak dapat elakkan, sebab tu diorang membantah secara bersungguh-sungguh. Kalau diorang tahu diorang dah bersalah, mungkin diorang akan mengaku itu adalah salah diorang dan nak membantah pun tak guna. Tapi diorang, tim Malaysia tetap nak membantah selepas daripada Paralimpik Tokyo ini dibawa ke badan yang aku tak pasti, tapi itulah yang dicakap oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Mereka akan teruskan bantahan ini ke Badan Paralimpik Dunia untuk mendapatkan keadilan yang sewajarnya. Mungkin sebab mereka lambat tu sepatutnya dipertimbangkan. Tapi pagi tadi acara penyampaian hadiah pun telah dijalankan dan atlet Ukraine tu dah pun mengalungkan pingat emas yang sepatutnya dikalungkan kepada Ziyad Zulkifli. Tak tahu nak cakap macam mana. Sedih mestinya sedih, geram mestinya geram, marah mestinya marah, kecewa mestinya kecewa. Tapi apa yang kita mampu buat adalah berdoa supaya Ziyad Zulkifli tenang dan dapat handle perkara ni dengan baik dan selamat pulang ke Malaysia nanti. Ziyad Zulkifli kekal juara pingat emas di hati Malaysia, dan rekod dunia itu dah ditonton oleh seluruh dunia. Bukan seluruh Malaysia, tapi satu dunia dah tonton rekod dunia itu. Even rakyat Indonesia sendiri yang selalu bergurau manja dengan kita tentang sukan ni, mereka pun akui yang rekod dunia itu sepatutnya jadi milik Ziyad Zulkifli. Aku tak tahu rekod dunia itu diiktiraf ataupun tidak, sebab dalam list nama keputusan rasmi sehingga ke hari ini, Ziyad Zulkifli dan dua lagi atlet itu diletakkan sebagai DNS, iaitu Did Not Start. Maknanya dekat sini, kalau apa yang aku faham, bila engkau distatuskan sebagai DNS, maknanya engkau tak bertanding pun dalam kejohanan tu. So aku tak tahu adakah 17.94 meter itu diiktiraf sebagai rekod dunia sehingga ke hari ini, ataupun rekod dunia sekarang adalah milik Ukraine. Sebab masa balingan pertama, Ziyad dah pecahkan rekod dunia yang dia buat masa di Paralimpik London 2012. Kemudian balingan kedua, atlet Ukraine itu memecah rekod Ziyad yang pada balingan pertama tadi. Dan balingan ketiga, Ziyad pecah rekod yang dia buat 17.94 meter tu. So aku tak tahu adakah rekod dunia itu diiktiraf. Mungkin boleh cek dekat website Paralimpik. Dan aku just berharap rekod tu diiktiraf, dan tapi hanya kemenangan Ziyad Zulkifli tidak diiktiraf Paralimpik. Itu saja, Kak. Aku just berharap itulah. Aku harap rekod tu dikekalkan kerana rekod itu sangat luar biasa untuk kita rakyat Malaysia, dan aku yakin sangat luar biasa untuk seluruh dunia melihatnya dan menontonnya secara live di TV masing-masing. Ya. Banyak yang kita kena belajar daripada apa yang berlaku tentang Ziyad Zulkifli ni. Terutamanya adalah
Masa itu sangat penting. Betul lah kata orang, masa tu emas. Masa, jika kita lambat, kita akan tinggal. Jika kita tak hargai masa, kita akan kehilangan sesuatu benda yang besar. Dan ya, hari ini kita merasainya, dan hari ini kita mempelajarinya. Dan aku harap benda macam ni tak berulang lagi dekat kejohanan yang besar macam ni. Betul, sangat sedih sebenarnya. Tapi ya, nak buat macam mana kan. Mungkin Allah nak bagi sesuatu dekat kita rakyat Malaysia, dan nak bagi sesuatu dekat Ziyad Zulkifli dan keluarganya. Apa yang aku sedih adalah bila ayah dia bagi tahu dekat Astro Arena malam tadi, yang kalau Ziyad menang pingat emas ni dan dapat wang insentif kemenangan itu, dia nak bawa satu keluarga dia pergi menunaikan umrah. Dan aku harap kerajaan Malaysia mempertimbangkan untuk memberikan Ziyad wang insentif itu. Aku tak tahu berapa. Tak silap aku, kalau pingat emas 1 juta. Tapi ya, kita berharap agar kerajaan Malaysia mempertimbangkan untuk wang insentif itu dianugerahkan juga untuk Ziyad. At least bukanlah mengubat luka, tapi at least something untuk family dia. Sebab niat murni dia nak bawa satu family dia pergi umrah tu, kita perlu hargai jasa Ziyad Zulkifli dalam Paralimpik Tokyo kali ni. Ziyad ni bukanlah atlet yang biasa-biasa. Ziyad ni menang emas 2 kali berturut-turut di Paralimpik London 2012 dan juga Paralimpik Rio. Paralimpik London 2012 dia memecahkan rekod dunia. Paralimpik Rio 2016 dia memecahkan rekod Paralimpik pada masa itu. Dan sebelum pertandingan bermula semalam, Ziyad adalah pemegang rekod Paralimpik dan juga rekod dunia dalam acara lontar peluru kategori F20 lelaki. Hebat, sangat hebat. So, kita doakanlah yang baik-baik saja untuk Ziyad Zulkifli dan keluarga. Semoga mereka sabar dan tabah hadapi ujian ni. Ujian ni sangat besar untuk mereka, dan terutama sekali untuk Ziyad Zulkifli. Ya, kita doakan yang baik-baik. Aku rasa sampai sini saja video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.